Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama sekali, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita diberi kesempatan untuk sama-sama hadir ke dalam kuliah duha kita buat kali yang kedua. Bulan lepas kita dah mula dan insya-Allah hari ini kita akan saya akan sambung tentang tajuk yang kita bincangkan bulan lepas. Ingat tak lagi tajuk apa? Ingat tak? Okey, tajuk yang saya nak sambung hari ini ialah tentang kepentingan berdoa. Ingat tak? Apakah kepentingan berdoa yang saya sebut dulu? Antaranya ialah, ini saya sebut sekali lalu, kepentingan berdoa, bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita bebas daripada sifat takabur, kita bebas daripada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Doa merupakan ibadah yang paling mulia. Okey. Dan doa juga merupakan satu bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada yang menyaksikan secara live, Jadi kita akan sambung kepentingan berdoa. Kalau ikut dalam buku ni, kepentingan yang ke-9. Kepentingan berdoa kepentingan yang ke-9. Apa pentingnya berdoa ni? Ialah orang yang berdoa terhindar daripada sifat lemah. Orang yang berdoa terhindar daripada kelemahan. Ini berdasarkan sebuah hadis daripada Nabi SAW. Hadis riwayat Abu Hurairah. Hadis yang berbunyi, hadis ini terdapat dalam beberapa kitab hadis, antaranya dalam Sahih Ibn Hibban dan juga dalam Mu'jam Al-Awsat oleh At-Tabarani. Ini nama-nama tokoh yang mengumpulkan hadis, Ibn Hibban dan juga At-Tabarani dalam kitabnya Al-Awsat. Jadi kalau tengok kat dalam buku ni, lafaz hadisnya ialah hadis yang berbunyi, inna a'jazan nasi man ajaza bid-du'a wa inna abkhalan nasi man bakhila bis-salam. Ataupun riwayat dalam kitab Mu'jam Al-Awsat oleh At-Tabarani, hadisnya berbunyi, hadis yang hampir sama tapi berbeza sedikit saja. Lafaz kat sini bid-du'a. Ada juga lafaz lain fid du'a. Ada lafaz lain anid du'a. Ini antara lafaz perbezaan dalam lafaz-lafaz hadis yang terdapat dalam kitab-kitab hadis. Perbezaan dia sikit. Antara hadis dalam Mu'jam Al-Awsat oleh At-Tabarani, hadisnya berbunyi, a'jazan nas man ajaza fid du'a wa abkhalan nas man bakhila bis salam. Apa maksud hadis ni? Hadis ni bermaksud sesungguhnya manusia a'jaz, manusia yang paling lemah ialah manusia yang lemah daripada berdoa ataupun dengan doa, tapi nanti saya akan terang maksudnya. Dan manusia yang paling bakhil ialah sesiapa yang bakhil daripada mengucapkan
salam kepada saudaranya. Jadi hadis ni kita tengok disifatkan pentingnya kita berdoa supaya kita tidak termasuk dalam kategori orang yang lemah. Orang yang lemah tu, perkataan al-ajzu, a'jazan nas tu, manusia yang paling lemah tu, al-ajzu ikut lafaz dalam bahasa Arab ialah orang yang tidak mampu nak lakukan apa-apa. Itu orang yang paling lemah. Jadi kalau ikut hadis ni, orang yang paling lemah ialah orang yang daif. Kita orang yang lemah ni ialah orang yang daif. Jadi maksud kat sini dalam lafaz hadis ni, man ajaza 'anid du'a, sesiapa yang, maksudnya ialah sesiapa yang meninggalkan doa. Orang yang meninggalkan doa, maksudnya dia adalah orang yang lemah. Ini maksud daripada hadis. Jadi apa yang dapat kita faham daripada hadis ni, siapa yang tinggalkan doa, maksudnya dia tinggalkan satu perkara yang boleh mendatangkan kebaikan kepada dirinya. Okey. Jadi doa ni, sebab apa dia termasuk dalam kategori orang yang lemah? Sebab doa ini merupakan, saya sebut dalam kuliah sebelum ini, doa ini merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita dapat lihat dalam firman Allah yang berbunyi ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, berdoalah kepada aku, nescaya aku akan memakbulkan. Ini ayat Al-Quran, ayat yang ke-60 dalam surah Ghafir. Jadi tuntutan berdoa ni, jadi kita tidak termasuk, kita tak nak termasuk dalam kategori orang yang daif. Tak kiralah kita nak berdoa tu ketika kita susah ataupun ketika kita senang. Sebab dalam hadis yang lain disebut, kalaulah kita nakkan doa kita dimakbulkan ketika kita susah, hendaklah kita memperbanyakkan doa ketika kita senang. Selalunya bila kita susah, barulah kita teringat nak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pengajaran daripada hadis ni ialah supaya kita berpegang teguh dengan doa. Kita konsisten dengan doa dalam kehidupan kita. Kita berdoa setiap masa, bukan hanya ketika kita susah sahaja. Ketika senang pun kita kena memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau dalam kuliah yang bulan lepas, saya ada kongsikan sebuah doa, dan ada kawan-kawan saya yang message nakkan doa yang penuh. Yang saya sebut antaranya ialah Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Itu saya sebut separuh. Ada rakan-rakan saya minta kongsikan doa yang penuh. Nanti boleh carilah. Tapi yang kali ni, sebab kalau kawan-kawan kita ataupun adik-adik kadang-kadang kita suka nak amalkan doa, lebih suka nak boleh tak kongsikan tentang doa. Jadi kali ni saya nak kongsi sebuah doa yang pendek sahaja. Itu doa yang disebut dalam Sahih Muslim. Doa ini pendek, dan doa ini disebut oleh Nabi SAW. 4 kalimat yang terdapat dalam doa ni sudah menghimpunkan kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Jadi doa ni kita boleh sama-sama amal, iaitu doa yang berbunyi Allahumma ghfirli, ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah aku. Allahumma ghfirli warhamni, rahmatilah aku. Allahumma ghfirli warhamni wa'afini. Afiyah, saya sebut dah, wa'afiyah,
Afiah tu maksud apa? As-salamah, keselamatan daripada minasyar, daripada setiap keburukan. Keburukan di dunia ataupun di akhirat. Keburukan yang boleh menimpa jasmani kita daripada segi penyakit, ataupun keburukan daripada sudut keburukan yang boleh menimpa hati kita. Jadi doanya yang lengkap ialah Allahumma ghfirli warhamni wa'afini warzuqni. Jadi ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah aku, rahmatilah aku, dan selamatkanlah aku daripada setiap keburukan di dunia dan juga di akhirat. Dan di akhir doa itu, warzuqni, dan berilah kepada aku, kurniakanlah kepada aku, limpahkanlah kepada aku pemberian, bagi rezeki. Kan itu yang selalu kalau kita doa, selalunya kita doa, kita nak rezeki yang, orang kata nak rezeki yang banyak, nak rezeki yang melimpah ruah, nak rezeki yang halal. Jadi kebaikan dalam doa ni, kebaikan di akhirat ialah keampunan dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita tahu kehidupan kita di dunia ni tak kekal. Kita tahu kehidupan kita ni akan berakhir. Jadi kehidupan yang kekal ialah kehidupan di akhirat. Apa yang kita nak? Kita nak Allah ampunkan kita dan masukkan kita ke dalam syurga. Sebab tu antara doa yang diamalkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, ya Tuhanku, masa kita hisap tu di akhirat nanti, kita dihisap dengan hisap yang ringan, yang mudah. Kita tidak diberatkan daripada sudut amalan kita. Bila dihisap nanti, dihisap dengan mudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau Allah tak ampun, kalau di dunia ni, kalau mungkin sahabat kita boleh marah kita, kawan kita boleh marah, perkara tu bukanlah, orang kata apa, memanglah Islam tidak menggalakkan permusuhan, tetapi silaturahim tu penting untuk kita hubung. Sebab dalam kehidupan kita ada hubungan dengan Allah, ada hubungan dengan manusia. Hubungan dengan Allah, Allah yang menciptakan kita. Jadi keampunan kepada Allah tu adalah yang kita harapkan. Kalau Allah tak ampun kita, Allah tak pandang kita, Allah tak beri rahmat kepada kita, kita tidak ada nilai sedikit pun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kita minta di dunia, kebaikan di dunia, ialah Allah selamatkan kita daripada setiap keburukan. Dan semua orang, kita nak, kita pun nak satu, kita nak kepada kebaikan. Siapa yang nak kepada keburukan yang berlaku dalam hidupnya? Jadi rumusan kat sini, jangan tinggalkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu potongan yang awal daripada hadis. Kalau kita tengok juga hadis ni, apa yang disebut ialah orang yang paling bakhil ialah orang yang dia bakhil untuk nak mengucapkan salam. Ini ini merupakan antara sunnah yang kita tinggalkan, ataupun kita tak praktik sepenuhnya dalam kehidupan kita. Nak bagi salam, kadang-kadang kita rasa kita nampak cikgu kan, kita pergi bagi salam ke kita lari? Kita rasa takutlah, tak maulah jumpa, larilah, nanti cikgu tegur lah kan. Jadi sepatutnya apa yang kita berdasarkan hadis ni, kalau kita nak menghidupkan sunnah Nabi SAW, tuntutan yang disebut tentang salam ni, ada banyak hadis-hadis yang disebut tentang salam. Antaranya ialah
haqqul muslim 'alal muslim sittun. Hak seorang muslim, kewajipan seorang muslim ke atas seorang muslim yang lain ada 6. Qila ma hunna ya Rasulullah, ditanya, sahabat tanya, apa hak tu? Dan salah satunya, iza laqituhu fasallim alaihi, dan apabila kamu jumpa dengan saudara se-Islam kamu, ucapkanlah salam. Dan itu antara, saya tak akan perincikan hadis-hadis yang lain, itu antara tuntutan yang sangat dituntut. Bila kita jumpa, kita ucap salam, bukan hanya kepada dalam hadis disebut, dalam hadis riwayat Al-Bukhari, kita ucapkan salam kepada siapa? Kepada orang yang kita kenal dan juga kepada orang yang kita tidak kenal. Dan ada sebuah hadis dalam Al-Adab Al-Mufrad oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan sanad yang sahih, disebut bahawa Ibnu Mas'ud pernah ada seorang sahabat memberikan salam kepada orang yang tertentu, orang yang dia kenal. Kemudian disebut akan ada satu zaman orang hanya memberi salam kepada orang yang dia kenal sahaja. Dan kalau ikut hadis yang saya sebut tadi dalam Sahih Al-Bukhari, salam ni disebut kita kena ucapkan salam kepada orang yang kita kenal dan orang yang kita tak kenal, walaupun kadang kita segan. Dan orang yang memulakan salam itu adalah sangat dituntut, tapi orang yang diberikan salam dia wajib menjawab salam. Okey. Dan ada sebuah hadis lagi dalam Sahih Al-Bukhari, hadis yang bermaksud tidak akan beriman sehinggalah kamu saling sayang menyayangi. Dan Nabi kata, nak tak aku tunjukkan satu perbuatan yang kamu akan saling sayang menyayangi antara sesama kamu. Dan ucapannya ialah afsyus salam, sebarkanlah salam. Kita kadang nampak benda ni macam kecil, tapi inilah orang kata apa, sunnah yang sangat dituntut oleh Nabi SAW. Dan sama-samalah, saya kata ni untuk saya juga. Kadang-kadang kita kalut kan, kita berjalan pun kita tak tengok kiri kanan, kita fikir kita nak pergi kat satu tempat tu ada orang kat kiri kanan, kita cuba amalkan. Ini termasuk saya juga, kita memberi salam. Kita hidupkan sunnah yang terdapat dalam hadis Nabi SAW. Okey, itu kepentingan doa yang pertama. Okey, kepentingan doa yang pertama untuk kuliah ni. Tapi kalau ikut balik yang kuliah yang bulan lepas, kepentingan doa yang ke-9. Okey, untuk kepentingan doa yang ke-10, pentingnya kita berdoa. Sebab apa? Sebab Allah beri jaminan orang yang berdoa Allah akan kabulkan. Jadi kena yakin. Ini disebut oleh Nabi SAW dalam hadis, kalau orang tu berdoa cukup syarat-syarat doanya dan Allah akan kabulkan. Kadang-kadang kita rasa kita dah doa ni lama dah, tapi kita tak dapat lagi. Tapi kita kena yakin Allah akan mengabulkan setiap permintaan kita. Tapi yang penting kita kena berdoa. Kadang-kadang kita nak aja satu permintaan, tapi kita tak berdoa. Dan kita boleh pesan je, kalau kawan-kawan kita ditimpa masalah kan, kita kata kena berdoa. Orang doa ni kita boleh pesan sajalah, tetapi orang yang menerima pesanan tu sejauh mana dia nak benar-benar berdoa kepada Allah, nak minta dengan sikap yang orang kata minta sungguh-sungguh pada Allah.
Sebab Allah beri jaminan kalau sesiapa yang berdoa, Allah akan kabulkan. Dan kalau kita tengok kepada hadis ni, hadis juga daripada riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yad'u bi du'ain illa ata Allahu ma sa'ala aw kaffa anhu min su'i mislahu ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahim." Hadis ni bermaksud tidaklah seorang hamba tu apabila dia berdoa dengan satu doa, dengan satu permintaan, melainkan Allah akan bagi. Maksudnya kat sini tidak ada seorang pun yang dia angkat tangan, dia berdoa bersungguh-sungguh kepada Allah, minta sesuatu permintaan, tak kiralah permintaan tu berkaitan perkara dunia ke, perkara akhirat ke, nak lulus exam ke, nak rezeki yang banyak ke, nak dijauhkan daripada keburukan ke, melainkan Allah akan bagi apa yang dia minta. Okey? Ataupun dalam hadis ni disebut, ataupun akan dihindarkan, ataupun akan diselamatkan, ataupun Allah tak bagi doa yang dia minta tu. Dia nak minta berjaya dalam exam, dapat straight A. Allah tak bagi dia dapat straight A, tapi Allah bagi dia lulus juga exam, tapi tak dapat macam mana yang dia nak. Ataupun Allah tak bagi dia gagal. Jadi maksudnya kat sini, dia akan terselamat daripada sesuatu keburukan seperti apa yang dia minta juga. Tapi syaratnya, syarat doa tadi, kita tidak berdoa dengan sesuatu perkara yang berdosa, yang berdoa untuk nak melakukan dosa. Contoh, kita nak doa kita lulus exam, kan? Kita nak lulus exam, tapi kita malam tu, exam esok malam tu kita tak sempat nak ulang kaji, bagi habis semua tajuk, dan kita dah risau, kita nak berjaya, kan? Tapi kita doa ke Allah malam tu, kita kata, ya Allah, bagilah esok kita tulis kat, ada setengah orang dekat exam, dia tulis kat tangan. Ni bukan nak ajak cara tiru tau, ni nak kata apa yang dilakukan. Ada orang dia bawa nota, ada orang dia tulis dekat tangan, kan? Dia doa, ya Allah, ya Tuhanku, dia nak lulus exam, bagilah perbuatan yang dia tiru tu siapa pun tak nampak, cikgu pun tak nampak. Tiru tu berdosa ke? Tak berdosa, kan? Dalam exam. So jangan berdoa, boleh berdoa, tapi tidak berdoa untuk nak melakukan perkara-perkara yang boleh membawa kita untuk melakukan sesuatu dosa, yang perbuatan yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak mencuri, doa ni nak pergi curi, tapi mintalah jangan kena tangkap. Salah lah macam tu. Itu doa yang Allah tidak akan kabulkan. Ataupun doa untuk memutuskan silaturahim. Tak sukalah dekat orang ni, kalau tak jumpa dia pun tak apa, sebab memang tak boleh tengok muka dia. Itu doa-doa yang kalau siapa berdoa dengan doa-doa yang dua bentuk ni, doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selain daripada hadis ni, ada juga hadis lain, hadis yang hampir sama, hadis daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, hadis yang berbunyi, ma min muslimin yad'u bi da'watin. Tadi lafaz bi du'ain, yang ni bi da'watin, sama sahaja maksudnya. Laisa fiha ismun wala qati'atu rahim illa a'tahu Allah biha ihda thalathin, imma
an tu'ajjala lahu da'watuhu wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah wa imma an yasrif anhu minas su' mithlaha. Qalu idhan nukthir. Qala Allahu akthar. Hadis yang saya kongsi tadi yang pertama tu, matan dia lebih pendek. Allah akan kabulkan apa yang dia minta, atau Allah akan angkat dia daripada terlibat dalam keburukan. Allah akan selamatkan dia, hindarkan dia. Dan hadis ni hadis yang lebih panjang, diterangkan satu lagi kriteria bila kita berdoa Allah akan makbulkan. Tidaklah seorang Muslim itu apabila dia berdoa dengan satu doa yang dia panjatkan kepada Allah, dan doa dia tu tidak ada permohonan untuk buat dosa, dan juga doa tu tidak bertujuan untuk memutuskan silaturahim, melainkan Allah akan memakbulkannya. Tetapi Allah memakbulkan melalui salah satu daripada 3 cara. Okey, sama ada Allah segerakan doa tu diperolehinya, doa tu akan dimakbulkan dengan segera. Ini dah bulan 10 dah hujung, bulan 11 kita exam, kita doa kita nak lulus. Jadi Allah kabulkan, kita dah lulus exam. Itu Allah akan kabulkan dengan segera, atau sama ada disimpan, diperkenankan doanya untuk dikurniakan kepada hari akhirat. Kalau kita kata kita nak doa tu Allah makbul sekarang, Allah makbul masa kita hidup di dunia. Tetapi Allah juga boleh makbulkan doa dengan Allah simpan untuk kita di akhirat nanti. Yang ni lebih besar, pengampunan daripada Allah, rahmat daripada Allah. Kita minta Allah hisap kita dengan hisap yang mudah, kita masuk syurga tanpa hisap. Kita minta je apa yang kita nak daripada Allah Subhanahu Wa Taala, atau dipalingkan daripadanya keburukan yang setimpal dengan apa yang kita minta. Dan para sahabat Nabi SAW berkata, dalam ni sahabat kata, dalam hadis lain kadang-kadang sahabat bertanya, ini antara bentuk-bentuk interaksi para sahabat Nabi dengan Nabi SAW. Jadi para sahabat berkata, jika demikian kami akan memperbanyakkan doa. Jadi bila dah dengar hadis Nabi kata, kalau seseorang berdoa, kalau dia panjatkan doa dia, doa yang tak ada dosa, doa tak putuskan silaturahim, Allah akan makbulkan dengan 3 cara tadi, dengan salah satu daripada 3 cara tadi. Sahabat bila dengar Nabi ucapkan hadis ni, sahabat bersemangat nak amalkan hadis ni. Jadi sahabat kata, kalau macam tu kami akan memperbanyakkan lagi doa. Okey. Jadi apa jawapan Nabi? Nabi jawab, Allah akan lebih banyak memakbulkan doa kita. Jadi kat sinilah nak tunjukkan rahmat Allah. Berdoa ni sebenarnya untuk diri kita, bukan untuk Allah, tetapi nak tunjuk kata ini adalah rahmat Allah. Allah nak memberi. Rahmat Allah ni luas. Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allah nak bagi kat kita. Tapi kita nak ke? Kita tak nak. Kita nak berjaya, tapi kita kena berdoa. Kita nak kehidupan yang bahagia, kita nak kebaikan di dunia dan di akhirat, kita kena berdoa kepada Allah Subhanahu Taala. Dan pengajaran daripada hadis ni, kita ambil apa yang di pendekatan para sahabat. Bila Nabi kata Allah akan makbul, kami akan memperbanyakkan lagi doa. So dalam kehidupan kita sekarang, kita tak ambil mudah bab doa, kita memperbanyakkan lagi doa kita
kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta doa kepada Allah. Dan selain daripada itu, dalam buku ni juga ada hadis lain, hadis riwayat Abu Hurairah juga. Hadis Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin yansabu wajhuhu lillahi azza wa jal yas'aluhu mas'alatan illa a'tahu iyyaha imma ajjalaha fid dunya wa imma zakharaha fil akhirah ma lam ya'jal." Yang ni ada perincian bentuk doa. Qala ya Rasulullah wa ma ajalatuhu wa ma ajalatuhu. Qala qad da'autu wa da'autu fala arahu yustajabu li. Jadi maksud hadis ni, dia ada perincian lagi. Kita nak berdoa tadi tu, kita kena banyak berdoa. Okey, kita kena berdoa semua, kita kena memperbanyakkan doa. Dan hadis ni bermaksud tidaklah seseorang Muslim yang mengangkat mukanya menghadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana memohon sesuatu permohonan, melainkan Allah akan memakbulkan permohonannya. Samalah macam maksud hadis-hadis yang sebelum ni. Kalau kita berdoa, Allah akan makbulkan. Sama ada disegerakan pemberiannya ketika di dunia, Allah segerakan macam saya sebut tadi, atau disimpan untuknya, diberikan kepada hari akhirat. Dan ada lagi satu syarat yang disebut dalam hadis ni. Syaratnya ialah selagi mana dia tak gopoh. Kan kita doa, kita kadang-kadang kita doa tu, kita nak lala tu, nak dandan tu, orang kata nak segera kan, tapi sejauh mana doa kita tu menepati apa yang Allah nak. Dan kita kata kita dah banyak berdoa, tapi Allah tak bagi pun. Sedangkan sebenarnya Allah dah bagi, tapi dalam bentuk yang lain yang kita tak nampak. Allah selamatkan kita daripada, kadang-kadang orang mungkin dia minat kalau sekarang ni musim masuk universiti kan, orang minat dia minta jurusan tertentu, dia tak dapat. Jadi dia rasa dia dah minta dah, dia rasa kecewa. Kadang-kadang dia nak minta masuk universiti tapi dia tak dapat, dia dapat masuk IPG, tapi Allah mungkin, sebab ini bukan mungkin, Allah mengetahui semua yang berlaku tu dalam ilmu Allah. Allah yang ni Allah dah tetapkan, Allah dah selamatkan. Jadi kat sini kita berdoa, syaratnya kat sini kita tak gopoh. Dan para sahabat bertanya, ini pun antara pendekatan sahabat. Sahabat bertanya, bagaimana yang dikatakan gopoh tu? Gopoh ni kalut-kalut lah kan. Okey, gopoh ni macam mana? Nabi SAW menjawab, iaitu apabila seseorang tu berkata, aku telah berdoa. Kita dah doa dah dan terus lagi berdoa, namun aku tidak dapati permohonan tu diperkenankan untukku. Kita biasa tak kita kata, kita doa dah tapi tak dapat pun lagi, tak makbul pun lagi. Itulah kita berdoa lagi. Kita berdoa tapi kita rasa doa kita Allah tak makbulkan lagi. Itu yang disebut dalam hadis yang sahabat tanya, bagaimanakah yang dikatakan gopoh tu? Gopoh tu macam tu. Kita berdoa, kita terus berdoa, kita kata Allah tak makbulkan lagi permintaan kita. Dan hadis ni, dan Imam Asy-Syaukani berkata, semua hadis-hadis tu, hadis-hadis tentang Allah akan memakbulkan doa semua tu, menunjukkan bahawa doa seseorang Muslim tidak akan diabaikan sama sekali oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan syarat-syarat yang tadi tu. Tak berdoa untuk melakukan perkara dosa, tak memutuskan silaturahim, memperbanyakkan doa tidak dalam keadaan yang gopoh. Sebaliknya, Allah akan memperkenankan doa yang kita minta
Tapi sama ada kita dapat dengan segera ataupun dilewatkan, kita dapat di akhirat, ataupun diangkatkan satu musibah daripada kita, itu adalah sebagai satu bentuk kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jadi yang ni yang disebut kelebihan Allah kurniakan kepada kita. Okey, itu tentang kepentingan berdoa yang ke-10. Okey. Kita tengok pula tentang dan saya nak kongsikan juga pandangan Ibn Hajar. Tadi Al-Imam Asy-Syaukani, Ibn Hajar ada sebut setiap orang yang berdoa pasti akan diperkenankan. Tapi cara Allah memperkenankan doa tu adalah pelbagai. Kadang-kadang Allah perkenankan apa yang dia minta, kadang-kadang Allah ganti dengan sesuatu perkara yang lain. Yang ni yang kita kena faham. Yang pentingnya kita kena berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kepentingan doa yang berikutnya ialah saya nak sebut doa dapat mengangkat bala yang berlaku setelah bala tu berlaku. Doa bala yang menimpa kita kesakitan, kita diuji dengan sakit. Ada orang Allah uji dia dengan sakit, katalah kanser dan sebagainya. Kita tengok kadang macam tak boleh nak sembuh, tapi tiba-tiba kita je lah, kita tengok kawan kita sihat walafiat. Jadi maksudnya kat situ, bila kita diuji dengan satu ujian, setelah ujian tu menimpa kita boleh kembali sembuh sepenuhnya. Maksudnya bala tu diangkat kepada kita. Kadang-kadang orang ditimpa musibah macam aksiden, kan, awal dimasukkan ke hospital, doktor kata kat sini patah, kat sini dan sebagainya. Katalah kemudian yang aksiden tu melibatkan anak, kemudian mak berdoa, tiba-tiba esok doktor kata cedera sikit saja. Jadi maksudnya kat sini nak menunjukkan wallahu alam, sama ada bila kita masuk tu doktor dah cek dah, terperinci dah, doktor dah cek, tapi esok kecederaan tu tak serius mana. Ini mungkin antara dalam bentuk kepentingan doa tu dapat mengangkat bala setelah ia berlaku. Dan ini berdasarkan sebuah hadis yang berbunyi Nabi SAW bersabda, man futiha lahu minkum babud du'a futihat lahu abwabur rahmah wa ma su'ila Allahu syai'an yu'ta ahabba ilaihi min yas'al al-afiyah inna ad-du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil fa'alaikum ibadullah bid-du'a. Jadi maksudnya kat sini, hadis ini hadis riwayat oleh Al-Imam At-Tirmizi. Okey, Al-Imam At-Tirmizi, hadis yang berbunyi, sesiapa di kalangan kamu yang dibukakan untuknya pintu doa, bermakna telah dibukakan untuknya pintu-pintu rahmat, dan tiadalah dipohon kepada Allah sesuatu perkara yang diperkenankan, yang lebih disukai oleh Allah berbanding dipohon al-afiyah. Yang saya sebut tu dipohon afiyah. Sesungguhnya doa bermanfaat ke atas perkara yang telah berlaku dan juga perkara yang belum berlaku. Oleh yang demikian, wahai hamba Allah sekalian, berdoalah. Jadi hadis ini sebenarnya, sebab Al-Imam At-Tirmizi ketika membawakan hadis dalam kitabnya, dalam kitab
Jami' At-Tirmizi ataupun disebut juga dengan Sunan At-Tirmizi. Al-Imam At-Tirmizi akan bagi komentar terhadap status hadis tu, sama ada disebut sahih, hasan sahih, hasan sahih gharib. Antara yang disebut ialah hadis ni ialah hadis gharib. Jadi biasanya kebiasaannya hadis gharib, hadis yang ulama kata bila Al-Imam At-Tirmizi sebut hadis tu adalah hadis yang daif. Dan dalam hal ini Al-Imam At-Tirmizi sendiri menyebut bahawa tidak kami ketahui hadis ini melainkan hadis Abdul Rahman bin Abi Bakr Al-Qurashi. Jadi hadis ni melalui seorang perawi, dan perawi ni bernama Abdul Rahman bin Abi Bakr Al-Qurashi Al-Maliki, dan beliau sebenarnya merupakan seorang yang daif fil hadis. Ini yang diberi komentar, dan sebahagian ulama menilai beliau sebagai daif. Bukan daif sebab apa? Sebab hafalan. Kita kan bila kita nak hafal hadis, kadang-kadang kalau orang yang mantap hafalan dia dapat hafal hadis tu sebiji-sebiji, tak ada silap. Kadang-kadang hadis ni bila kita nak hafal ada kesilapan, hafalan kita lemah sedikit, hadis kita tu tak disampaikan ikut matan yang sebagaimana yang disampaikan yang terdapat dalam kitab, ataupun dulu hadis tu perawi ambil daripada guru, ambil sebiji-sebiji yang macam mana guru sampaikan. Saya ada semak juga status hadis ni, kebanyakan ulama menilai hadis ni sebagai daif daripada sudut dengan sebab perawi yang bernama Abdul Rahman tadi yang ada masalah daripada sudut hafalannya. Tetapi Syekh Al-Albani menilai hadis ni sebagai hasan sebab ada hadis ni ada banyak sanad yang lain. Jadi daripada daif, dalam kategori daif yang ringan, hadis ni jadi hasan. Ini pandangan ulama khilaf. Tapi macam saya sebut, bab berdoa ni ada yang menilai sebagai daif. Kita boleh ambil iktibar daripada hadis ini. Maksudnya pengajaran daripada hadis ni, orang yang diberikan kunci, maksudnya orang yang telah dibukakan. Kadang-kadang kita boleh pesan je kepada orang, kena berdoa. Tapi kalau dia sendiri tak mau berdoa, kita tak boleh paksa dia, kan? Kita lah kena berdoa kat dia, supaya dia termasuk dalam kategori orang yang betul-betul melazimi doa. Kita boleh pesan, ni ada masalah, doa. Tapi kalau dia tak mau doa, kita tak boleh paksa. Tetapi kalau berdasarkan hadis ni, sesiapa yang telah dibukakan baginya pintu doa, telah dibukakan baginya pintu rahmat. Jadi berdoa ni kunci kepada untuk nak membuka pintu-pintu rahmat. Dan doa ni kalau ikut hadis ni, doa ni bermanfaat, boleh angkat perkara yang telah berlaku dan perkara yang belum berlaku. Nanti saya akan perincikan juga sebab ada kaitan dengan hadis yang kepentingan doa yang lain. Okey, itu kepentingan doa. So katalah kita rasa kadang-kadang satu penyakit yang kita rasa tak boleh sembuh, kita rasa, dan kadang-kadang dalam kes doktor pun kata penyakit kita ni tak boleh sembuh. Tapi itu adalah kata-kata seorang manusia biasa. Tapi kadang doktor kata ini kata-kata dia aja, ini hanyalah jangkaan dia berdasarkan apa yang doktor kepakaran doktor tu dia pun boleh sampaikan sebab dia adalah manusia biasa. Dan biasanya doktor pun akan kata berdoalah, berdoa kuasa Allah. Kita pun tak tahu. Jadi ada dalam kadang-kadang kita tengok macam saya sebutlah, boleh sembuh yang kita rasa kita lihat dengan mata kasar kita nampak ni memang tak ada harapan lah. Tapi dengan kekuasaan Allah boleh sembuh dan hidup seperti biasa. Jadi kena berdoa kalau kita ditimpa sesuatu musibah, kehidupan kita susah.
Susah, ada orang yang susah. Nak makan pun apa orang kata apa? Kena kalau orang Kedah dia kata pekin. Kena jimat, kena makan pun tak makan yang mewah-mewah. Tapi berdoa, berapa ramai yang dulu hidupnya susah sekarang menjadi jutawan, menjadi orang yang ada harta yang melimpah ruah. Jadi pentingnya kita berdoa. Okey. Dan seterusnya yang ni pun sangat penting, saya rasa poin yang sangat penting untuk kita sama-sama ambil iktibar ialah poin yang ke-13, kepentingan doa. Doa melahirkan rasa kasihan sesama Muslim. Yang ni yang dalam konteks kita dengan kawan kita. Sebab ini berdasarkan sebuah hadis riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim, hadis yang berbunyi, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi bi zahril ghaib illa qala al malaku walaka bimith." Jadi hadis ni bermaksud tidaklah seseorang Muslim berdoa, dia mendoakan li akhihi, saudaranya, bukan hanya saudara yang ada hubungan darah. Ini dalam konteks yang lebih luas, nak tunjuk kata Islam ni indahnya, ada hubungan agama, saudara sesama Islam, kan? Tapi syaratnya bila kita mendoakan saudara kita, saudara se-Islam kita, kita tak bagi tahu kat dia, kita doa dah dia, kita doakan sahabat kita, saudara se-Islam kita tanpa pengetahuan dia. Dan disebut dalam hadis malaikat, malaikat dalam hadis yang lain, sebab dalam Sahih Muslim hadis ni dibawakan dengan beberapa riwayat, malaikat yang ada yang mencatat amalan akan berdoa, malaikat akan mengaminkan, memakbulkan doa yang kita doa kepada saudara kita. Dan malaikat kata doa yang kita minta untuk saudara kita, kita pun akan dapat apa yang kita doa untuk sahabat kita tu. Sebenarnya bukan sahabat kita je dapat, kita pun dapat doa yang sama. Biasanya kita doa untuk kita dulu, dan kalau mak-mak selalunya dia doa untuk anak-anak dia dulu, kan? Doa tak untuk sahabat kita? Doa untuk sahabat kita tanpa bagi tahu kepada sahabat kita, kita telah mendoakan dia. Sebab apa? Sebab ni nak tunjukkan, kalau kita nak doa orang, sahabat kita mestilah, kalau kita nak doa kawan kita yang rapat, kat situ ada hubungan. Orang tu mestilah orang yang kita suka, orang yang dekat dengan kita. Kita nak doa, boleh juga kita doa orang lain kita tak suka, tapi kita doa dia ke arah kebaikan, dia berubah. Itu pun tak ada masalah. Tapi nak menunjukkan keikhlasan dalam berdoa tu, kalau kita doakan sahabat kita, dia dapat mengeratkan lagi hubungan persaudaraan sesama kita. Dan doa ni sebenarnya bila kita doa, kadang-kadang kita doa, kita bagi tahu macam apa yang, kan ada setengah orang bila ada orang yang pergi umrah, kan kirim doa. Itu antara yang dibuat. Dan ada juga yang saya tengok, bila kita kirim, agaknya kawan kita yang dikirimkan doa tu, dia takut, dia takut orang kata dia tak baca doa yang dikirimkan tu, kadang-kadang dia akan snap, dia dah baca doa. Tapi yang sebaiknya, berdasarkan yang apa saya faham, wallahu alam, berdasarkan hadis ni, yang sebaiknya ialah sahabat kita doakan kita, kita mendoakan sahabat kita tanpa sahabat kita tahu kita mendoakan. Yang itu antara sebab doa dimakbulkan. Sebab itu jugalah sebahagian salaf, sebahagian ulama salaf menyebut bahawa
ulama salaf kalau nak doa sesuatu doa akan mulakan doa dengan mendoakan kepada saudaranya terlebih dahulu. Kalau dia nak apa-apa sesuatu permintaan, sebahagian ulama salaf bukan doa untuk diri dia dulu, tetapi mendoakan untuk saudaranya, saudara sesiapa sahajalah, kenalannya, sahabatnya, doakan untuk orang lain dulu, sebab diketahui itu antara sebab mustajabnya doa, ya. Okey, jadi ini yang boleh kita amalkan juga, tentang berdoa, Kemudian ini yang saya kata ulama salaf tadi, ini yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, yang menjadi sebab mustajabnya doa. Tapi syarat doa tu mestilah doa yang kita doa dengan ikhlas. Kita doa sahabat kita doa dengan ikhlas. Doa kita tak, bila kita doa dengan ikhlas, kita tak bagi tahu. Kita bukan nak sahabat kita tu, kita doa dia boleh bagi kat kita ganjaran tertentu, boleh naik pangkat kita doa cikgu kita, cikgu saya dah doa cikgu, kan, nanti bagi saya A lah, saya lulus ke. Doa tu tak ada kepentingan apa-apa, kita tak maklumkan pun, ataupun kita pergi bagi tahu ni kawan kita dapat straight A, ni sebab kita bagi tahu akulah, kalau cakap aku ataupun saya lah yang mendoakan, sebab tu pernah doa dapat straight A dan sebagainya. Sepatutnya perkara tu kita tak maklumkan. Kita doa kawan kita naik pangkat, kita nak naik pangkat, kita doakan kawan kita naik pangkat dengan ikhlas, Allah akan makbulkan. Doakan dikurniakan pasangan yang baik dalam kehidupan, kita doakan orang lain. Dalam hadis, saya ingat hadis riwayat Abu Darda, ada seorang pernah pergi nak berjumpa dengan Abu Darda. Abu Darda tidak ada di rumah, yang ada ialah Ummu Darda. Dan Ummu Darda bertanya, nak pergi haji ke? Dan Ummu Darda sebut, doakanlah kepada kami kebaikan. Kita doa orang dapat tunaikan haji, insya-Allah kita pun akan diberikan permintaan yang sama. Dan doa ni bukan kita doa seorang saja. Kita boleh doa juga melibatkan beberapa orang sahabat kita. Kita nak berjaya dalam exam, kita nak sahabat kita pun berjaya juga. Bukan doa untuk kita sahaja, sebab kita nak sama-sama berjaya, supaya kawan kita pun tak rasa down, tak ada rasa kurang senang dengan kita. Nak sama-sama berjaya, itulah yang terbaik. Dan kita juga boleh berdoa untuk umat Islam secara keseluruhannya. Jadi konsep doa ni luas. Dalam hadis ni bukan doa untuk diri sendiri sahaja, doakan sahabat, seorang sahabat, beberapa sahabat, dan juga boleh doakan untuk umat Islam secara keseluruhannya juga. Okey, ini kepentingan doa. Doa dapat melahirkan sifat belas kasihan dan sebagainya. Dan apa yang saya nak sebut, saya dah termiss satu poin. Saya dah pergi poin 12 sebenarnya, tapi nanti tengok balik. Satu lagi kepentingan doa, kita patah balik. Doa dapat menolak sesuatu bala sebelum ia berlaku. Tadi saya dah sebut, doa dapat mengangkat bala setelah ia berlaku. Yang kalau kita dah sakit, kita minta Allah sembuhkan. Yang ni kepentingan berdoa, doa dapat mengangkat bala sebelum bala tu berlaku. Okey. Yang ni berdasarkan sebuah hadis, hadis yang berbunyi, yang ni hadis yang famous lah, la yaruddul qadar illa ad-du'a. Hadis yang bermaksud tidak dapat menolak qadar, takdir, ketentuan, melainkan doa.
Yang ni yang dia ada perincian yang lebih mendalam, tapi insya-Allah hadis ni saya akan cuba kongsikan supaya kita sama-sama dapat mengambil manfaat, iaitu dalam hidup kita ada 2 jenis takdir. Kan? Allah dah takdir saya Roshima, kan? Kita orang Melayu, orang Kedah, lahir kat mana? Kan? Lahir kat Malaysia. Itu takdir yang Allah dah takdir. Ada takdir yang boleh berubah dan ada takdir yang tidak boleh berubah. Okey, sekejap. Okey, jadi dengan jadi kita kena faham, sebab tu ada orang dia kata bila kita beriman dengan qada dan qadar, kita tak mau buat apa dah. Sebab Allah dah takdir dah kat kita. Tapi hari ni kita faham apa yang ulama dah bincang, takdir ni boleh berubah dan ada takdir yang tidak boleh berubah. Takdir yang tak boleh berubah macam saya katalah, muka kita macam ni, mata kita sepek macam ni, kita nak besarkan. Boleh. Tapi ciptaan asal tu tak boleh, melainkan ciptaan Allah cipta macam ni, melainkan orang tu dia mengubah ciptaan Allah. Dia buat operation, kan? Hidung dia rasa macam tak mancung, dia buat operation bagi mancung. Mata sepek, tak ada kelopak mata, ataupun dia buat mata jadi besar, dan sebagainya. Yang tu maksud ciptaan Allah, yang Allah cipta kita asal, yang macam mana bentuk tu, yang tu tak boleh berubah. Okey. Dan kemudian satu lagi doa, tapi ada yang tu termasuk dalam kategori apa yang Allah tulis dalam kitab yang berada di Lauh Mahfuz. Jadi kitab ni ada 2. Kitab catatan ada 2, yang dikenali yang pertama sebagai Ummul Kitab. Yang tu yang berada di Lauh Mahfuz, yang tu tak boleh berubah. Tetapi ada satu kitab catatan yang dicatat oleh malaikat. Tentang apa malaikat catat tentang kita? Amalan-amalan seharian kita, dan juga tentang ajal kita, tentang umur kita, tentang rezeki kita. Yang ni boleh berubah, ya. Yang ni kalau kita tengok, sebabnya doa, kalau tengok kat sini ada ayat Quran, sekejap. Okey. Jadi kat sini saya bawakan pandangan Al-Imam Asy-Syaukani berdasarkan hadis tadi, la yaruddul qadar illa ad-du'a. Al-Imam Asy-Syaukani kata daripada hadis ni kita dapat ambil petunjuk, dapat ambil pengajaran bahawa Allah menolak dengan sebab doa apa-apa ketetapan yang Allah dah tetapkan ke atas kita. Allah dah tetapkan sesuatu takdir tu, Allah dah tetap kepada kita, tapi dengan sebab kita berdoa, kita dapat menolak, dapat, orang kata apa, dapat ketetapan yang lain. Okey. Tentang perkara ni banyak hadis. Al-Imam Asy-Syaukani kata banyak hadis, dan kesimpulannya doa itu sendiri termasuk dalam al-qadar. Doa tu termasuk dalam ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kala terlaksana ke atas seorang hamba sesuatu ketentuan yang muqayyad jika hamba tadi tak berdoa. Kalau dia tak berdoa, Allah dah tetap macam tu, akan berlaku kat dia macam tu. Tapi dengan sebab dia berdoa, satu ketentuan tu, apabila dia berdoa, dia bebas daripada ketentuan tersebut. Okey. Jadi kat sini juga perbincangan ni sebenarnya detail tentang ketentuan yang boleh berubah ataupun tidak berubah. Tapi kat sini umumnya pandangan ulama dapat pecah kepada beberapa bahagian. Yang saya nak kongsikan ialah
ayat Al-Quran, ayat yang berbunyi, ayat dalam surah Ar-Ra'd ayat 39, ayat yang berbunyi yamhullahu ma yasha'u wa yuthabbit wa 'indahu ummul kitab. Jadi ayat ni yang berbunyi Allah menghapuskan apa-apa yang Allah kehendaki, dan Allah juga boleh menetapkan apa-apa yang Allah kehendaki. Allah boleh padam dan Allah boleh tetapkan, sebab Allah itu maha berkuasa ke atas setiap sesuatu. Dan di sisi Allah itu ada ummul kitab. Jadi ayat ni ulama sebut antaranya ada dua pandangan. Apa yang Allah tetap Allah boleh padam, dan apa-apa sahaja Allah yang tetap Allah boleh padam. Ada juga pandangan yang kedua, Allah boleh hapus apa-apa yang Allah dah tetap, tetapi yang Allah boleh hapus tu ialah catatan, bukan kitab catatan yang berada di Lauh Mahfuz. Itu sebab itu dalam ada ayat Quran yang lain yang menunjukkan bahawa semua yang Allah tetapkan ni sebenarnya semua tu dah berada dalam ilmu Allah. Allah maha mengetahui. Bukan yang tetap tu sebab Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan masa, Allah yang menciptakan ruang dan sebagainya. Jadi semua tu apa yang berlaku dalam kehidupan kita, Allah dah, semua tu dalam ilmu Allah. Allah dah tahu daripada Allah yang menciptakan, Allah dah tahu benda tu. Jadi ada ayat Al-Quran dalam surah Al-Hajj ayat 70, ayat yang berbunyi, apakah kamu tidak mengetahui bahawa sesungguhnya Allah mengetahui apa sahaja yang ada di langit dan apa sahaja yang ada di bumi. Allah tahu semua apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, yang demikian tu terdapat dalam sesebuah kitab, iaitu kitab yang berada di Lauh Mahfuz. Dan firman Allah Subhanahu Wa Taala lagi, ini dalam surah Fatir ayat 11, wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umrihi illa fi kitab inna dhalika 'ala Allahi yasir. Ayat yang bermaksud, dan tidak sekali-kali dipanjangkan umur seseorang yang berumur panjang, dan tidak pula dikurangkan umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab. Tentang umur kita tidak akan, kan bila maut datang, ajal datang, tidak akan terlewat walaupun satu saat, tidak akan awal walaupun satu saat. Jadi sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi catatan ni maksudnya catatan yang berada di Lauh Mahfuz, yang itu tidak akan berubah. Dan kita nak faham ni juga ada sebuah hadis yang berbunyi, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa an yansa'a lahu fi atharihi falyasil rahim. Jadi hadis yang bermaksud, sesiapa yang mahu diluaskan rezekinya, siapa yang nak diluaskan rezeki, siapa nak rezeki yang banyak dan hendak dipanjangkan umurnya, kan, siapa yang nak dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung silaturahim. Jadi kalaulah siapa yang nak rezeki yang luas, nak rezeki yang banyak, nak umurnya dipanjangkan, hendaklah menekankan aspek silaturahim. Maksudnya ziarah saudara,
tak bermusuh dengan orang yang lain. Aspek silaturahim ni dititik beratkan. Yang ni nak menunjukkan bahawa umur ni boleh catatan yang berada pada malaikat tu Allah boleh perintahkan supaya malaikat memanjangkan umur seseorang sekiranya seseorang itu berdasarkan hadis ni memanjangkan silaturahimnya. Jadi maksudnya takdir ni ada yang boleh berubah dan ada yang tidak boleh berubah. Dalam ni perbincangan kalau sudut akidah ada orang kata belajarkan tentang Jabariyah. Daripada aliran pemikiran apa yang kita buat ni sebenarnya bukan kita buat. Semua ni adalah kita buat, tapi semua ni adalah ketentuan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah pandangan yang terkeluar daripada fahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kat sini kadang-kadang kita rasa kita jangan berputus asa. Apa yang Allah takdirkan kepada kita, doa dapat mengangkat takdir yang Allah boleh ubah. Sebab Allah berkuasa untuk memadam sesuatu dan Allah berkuasa untuk nak menetapkan sesuatu, sebab innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkuasa. Okey. Kemudian saya sambung lagi, yang ini yang sifat hamba pentingnya berdoa. Yang ni poin yang ke-14, sifat hamba-hamba yang bertakwa. Jadi kepentingan berdoa ni kita nak termasuk dalam kategori orang-orang yang bertakwa. Okey. Jadi ini berdasarkan ayat Al-Quran, ayat yang berbunyi billahi minasyaitanir rajim, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Jadi ayat Quran ni dalam surah Al-Anbiya ayat 90, ayat yang berbunyi sesungguhnya mereka sentiasa berlumba-lumba, yusari'una fil khairat, berlumba-lumba nak buat apa? Berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Dan mereka sentiasa berdoa kepada kami dengan penuh pengharapan, raghaban wa rahaba, dan dengan penuh rasa takut dan gerun. Dan mereka pula sentiasa khusyuk kepada kami. Ayat Quran ni sebenarnya merupakan potongan. Jadi ada ayat sebelum tu. Jadi ayat ni merupakan potongan daripada ayat yang lengkap. Sebelum tu ada ayat Al-Quran tentang Nabi Zakaria. Nabi Zakaria, ayat yang menceritakan fastajabna lahu. Allah memakbulkan doa Nabi Zakaria apabila Nabi Zakaria berdoa kepada Allah. Nabi Zakaria tidak mempunyai zuriat. Nabi Zakaria berdoa agar dikurniakan zuriat, wa wahabna lahu Yahya, dan Allah kurniakan zuriat, iaitu Allah berikan zuriat kepadanya, iaitu anak diberikan Nabi Yahya. Sedangkan kalau ikut daripada sudut wa aslahna lahu zaujahu, jadi daripada keadaan isterinya yang mandul, tetapi Allah jadikan isteri yang mandul tu dapat melahirkan anak dalam usia yang sudah berusia. Kan kalau sekarang mungkin orang kata orang perempuan kalau umur 40 ke atas nak mengandung pun bahaya, tapi boleh. Tapi wallahu alam, saya pun tak pastilah umurnya berapa, tapi usia yang sudah berusia. Jadi kat sini Nabi Yahya berdoa. Kadang-kadang kita tengok seseorang tu dia kahwin lama 10 tahun, dia tak dikurniakan zuriat. Tapi lepas pada tu ada yang ni berlaku dalam kalangan kenalan kita, sahabat kita, lepas 10 tahun dia pun dah rasa putus asa, Allah kurniakan zuriat. Pada tahun
Yang 10 perkahwinan tu Allah kurniakan zuriat, dapat anak sulung. Tahun depan pula dapat lagi seorang, anak nombor 2. Dan jarak pula 3 tahun lepas tu dapat lagi seorang. Ini adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang mungkin Allah uji di awal tu, Allah nak melihat sejauh mana seseorang hamba tu berdoa, dan lepas pada tu nak menunjukkan bahawa dengan sebab Allah makbulkan doa Nabi Zakaria, Allah berikan zuriat. Walaupun kalau ikut logik kita guna logik kita, orang yang sudah berusia, doktor kata tak boleh nak bersalin. Tapi kuasa Allah mengatasi segala-galanya, boleh bersalin. Kuasa Allah. Jadi kat sini sebab apa? Jadi ayat Quran ni nak tunjuk sebab apa doa dimakbulkan. Antara cirinya ialah Nabi dan para Nabi sebab doa dimakbulkan, sebab berdasarkan ayat ini yusari'una fil khairat, berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan, berlumba-lumba bersaing untuk melakukan perkara-perkara ketaatan. Maksudnya nak buat baik ni pakat berebut nak melakukan perkara-perkara kebaikan, dan juga berdoa kepada Allah, bukan berdoa cincai-cincai Allahumma ghfirli warhamni. Tidak rasa kita doa tu ni, sebab Nabi Zakaria memang nak sungguh-sungguh nak dikurniakan zuriat. Jadi berdoa dengan raghaban, penuh pengharapan. Kita nak satu doa, tapi kita kena berdoa bersungguh-sungguh. Kadang-kadang kita berdoa, imam baca doa kita pun angkat, kita pun amin pun tak, kita pun tak tahu. Kita pun doa tu kita tak faham. Jadi kita doa dengan penuh pengharapan dan penuh rasa rahaba. Kat sini rasa takut, rasa cemas. Takut kat sini ada 2 tafsiran. Satu, takut Allah tak makbulkan doa kita. Itu. Dan satu lagi, kita takut, ulama tafsirkan juga, kita takut dengan azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga mereka ini adalah orang-orang yang khusyuk. Yang ni pun kita nak solat kita nak bagi rasa khusyuk dan sebagainya, tu pun satu perkara yang kita kena, maksudnya kita kena minta doa kepada Allah. Kita termasuk dalam kategori orang-orang yang khusyuk. Sebab kita rasa kita solat ni, masa kita solat tu lah kita baru nak teringat lagi nak kena buat apa, kunci kat mana, nak makan apa, nak masak apa. Masa tu khusyuk kita tahu kita ada masalah dengan khusyuk, dan salah satunya kita berdoa kepada Allah. Allah kurniakan kita perasaan khusyuk dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang tu kepentingan berdoa yang ke-14, dan akhirnya ialah kepentingan berdoa ialah doa juga merupakan sebab diturunkan bantuan. Allah bagi bantuan dan juga keteguhan ketika kita menghadapi musuh. Kan kita rasa kita berhadapan dengan situasi yang kita rasa kalau ikut akal kita tak boleh keluar daripada sesuatu perkara yang masalah tu. Kita mungkin berhadapan dengan permusuhan, ataupun orang tak suka kita, orang boikot kita berlawan dengan musuh, kita ada perjuangan kita dan sebagainya, yang kita rasa kita tak mungkin boleh atasi perkara tersebut, kita tak boleh menang. Dan ini berdasarkan ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 250, walamma barazu li jaluta wa junudihi qalu rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi ayat ni bermaksud, dan apabila mereka yang beriman itu keluar menentang Jalut. Ini disebut dalam Al-Quran kisah Talut dan Jalut.
dan tenteranya dan tentera Jalut, mereka Talut berdoa, wahai Tuhan kami, tentera berdoa, wahai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan teguhkanlah pendirian kami dan menangkanlah kami terhadap orang-orang yang kafir. Jadi kalau dalam ini ayat 250, kalau ayat sebelum tu ayat 249, ayat yang menceritakan bahawa Talut melatih tenteranya. Bila latih tentera nak berhadapan dalam medan perang dan akan berhadapan dengan musuh, uji tentera dengan nak taat siapa tentera banyak kan. Kadang-kadang ada orang yang kita tak boleh pasti siapa yang nak sokong kita betul-betul. Berapa yang ikhlas, berapa orang yang ikhlas yang nak menyokong apa yang kita bawa, nak sokong kita, dan berapa orang yang sebenarnya dia akan belot, dia tak akan bersama dengan kita, melainkan khususnya ketika kita susah. Ketika senang mungkin ramai orang nak berkawan dengan kita. Jadi kat sini tentera Talut melatih tenteranya dan memberi arahan bahawa ketika lalu ke sebatang sungai tak boleh minum air sungai, ini disebut dalam ayat sebelum tu, melainkan satu cedok saja. Jadi bila dalam perjalanan kan, rasa dahaga, ada tentera yang minum banyak dan ada tentera yang minum sikit dan ada yang tak minum dan ada ambil satu cedok. Jadi dengan sebab itulah kalau ikut tentera Talut jumlah dia sedikit, dan ayat ni diturun nak bagi semangat dalam perang Badar kan. Perang Badar umat Islam jumlahnya 300 lebih kan. Jadi tentera kaum musyrik tu kita tengok kita sikit je ni, tentera lain jumlahnya banyak. Begitu juga dengan tentera Jalut tadi, jumlahnya banyak. Daripada kalau tak silap saya 900,000 jadi 300,000, wallahualam, kena semak balik. Kemudian yang tentera Talut tadi pun tinggal 300 lebih. Tapi kalau ikut jumlah yang sedikit, kita biasanya kita rasa sikit ni kita kalah dah. Tapi dengan kuasa Allah, berdasarkan ayat Al-Quran ini, doa yang diucapkan oleh tentera yang beriman tadi, Rabbana afrigh alaina sabran, ya Allah ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami. Nak berperang ni bukan mudah. Sebab tu ada orang yang berperang ni dia lari daripada medan perang. Sebab tu jihad menegakkan kalimah Allah adalah jihad yang paling tinggi kemudian disebut teguhkanlah pendirian kami, wasabbit aqdaman, teguhkanlah, sebab kaki dia merujuk kepada kaki. Tapi kalau kaki tak lari, kita bersama-sama tu pendirian kita. Sebab kita kalau nak buat apa pun kita kalau orang kita disebut cabut dululah kan. Sebab apa kita lari dulu? Sebab kita tidak ada pendirian yang kuat. Jadi tetapkanlah pendirian kami dan berilah kemenangan kepada kami terhadap orang-orang yang kafir. Jadi kat sini pengajaran daripada ayat ini. Sebab itu dalam ayat yang berikutnya 251, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, fahazamuhum biiznillah wa qatalu Dawudu Jalut. Jadi ayat ini bermaksud oleh sebab itu mereka tentera tadi dapat mengalahkan tentera Jalut dengan izin Allah. Kat sini diikat dengan izin Allah, walaupun jumlah dia sikit. Yang ni pun kita boleh ambil pengajaran. Kadang-kadang kita rasa kita dapat sesuatu, kita rasa ni sebab kita study betul-betul ni, kita memang pandai, kita memang genius. Tapi kita tak ingat yang itu adalah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, berlaku dengan keizinan Allah. Ada orang yang kita nampak takkanlah boleh gagal, tetapi dengan izin Allah boleh jadi. Memang Allah bagi dia akal yang orang kata pintar, genius,
Tapi mungkin masa jawab exam jadi blank. Na'udzubillah, kita minta Allah mempermudahkan. Tapi semua tu yang saya nak tegaskan ialah dengan sebab keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Daud yang turut serta dalam tentera Talut telah dapat mengalahkan, dapat membunuh Jalut. Ini disebabkan oleh doa tadi. Okey, yang terakhir, yang ni yang poin yang ke-16. Yang ni pun saya baca sekali lalu, kepentingan berdoa. Rumusannya ialah doa itu merupakan bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan pengakuan bila kita hamba, kita nak berdoa. Hamba ni maksudnya kita seorang yang lemah. Hamba kalau zaman dulu mungkinlah ada kalau dalam konteks orang Arab dia ada maula, dia ada hamba, mawali dan sebagainya, orang yang dimiliki. Jadi hamba kita hamba Allah, kita hamba yang lemah. Kita perlukan kepada Allah. Allah lah yang menciptakan kita. Allah dah cipta kita, Allah dah takdirkan kepada kita. Walaupun demikian, perkara-perkara tersebut bila kita berdoa, sebab doa tu adalah ibadah, kita panjatkan doa, kita lakukan. Ambil daripada pengajaran tadi, kisah Nabi Zakaria, orang kata apa, berlumba-lumba untuk melakukan amalan kebaikan, amalan ketaatan. Jadi elemen rububiyahnya tu ada. Allah kita hamba, Allah lah pencipta kita. Dan bila Allah pencipta kita, orang kata apa, melakukan amalan pengabdian yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita berdoa kepada Allah, kita berdoa dengan nama-nama Allah. Lillahi asma al-husna. Allah ada nama-nama, kita berdoa kepada Allah. Sebut nama Allah. Sebab kalau kita nak minta dekat orang lain pun, kan, kita nak, tapi kita rebut. Kawan kita marah dah, ambil tak habaq pun marah dah. Tambahlah kita nak berdoa kepada Allah yang menciptakan kita, kena sebut ada tata cara berdoa. Dan saya sambung juga sedikit lagi. Jadi kita dah habis tentang kepentingan berdoa. Jadi doa ni banyak sangat kepentingan. Kalau ikut dalam buku ni ada 16 kepentingan berdoa. Dan kalau yang seterusnya saya akan kongsi sedikit. Daripada tu yang saya nak kaitkan juga ialah cara kita berdoa. Tadi dalam kepentingan berdoa dah sebut, tak boleh berdoa untuk melakukan dosa, tak boleh doa gopoh-gopoh kita berdoa. Dan antara yang saya sebut ialah kita masuk kepada tata cara berdoa. Jadi nak doa kita dimakbulkan oleh Allah, ada cara-cara berdoa. Nak doa macam mana? Kita nak dimakbulkan, kena berikan perhatian supaya kita dapat baiki lagi. Jadi tata cara berdoa ni berkaitan dengan jasmani kita, berkaitan dengan lafaz yang kita ucap, ungkapan dan juga penutup. Jadi sebahagian daripada cara-cara berdoa tu, yang pertama, bila kita berdoa kepada Allah, kan kita nak kita boleh terus berdoa ke? Itu antara cara kita berdoa yang disebut. Yang pertama ialah kita memuja Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengucapkan kata-kata pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berselawat kepada Nabi SAW sebelum membuat permohonan. Ini tata cara berdoa. Ini berdasarkan sebuah hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi. Hadis yang berbunyi, baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idan
idh dakhala rajulun fasalla faqala Allahumma ighfirli warhamni. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajilta ayyuhal musalli idza sallaita faqa'adta fahmadillah bima huwa ahluh wa salli alayya thumma ad'uh. Qala thumma salla rajulun akhar ba'da dhalika fahamidallah wa salla ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyuhal musalli ud'u tujab. Jadi hadis ni bermaksud pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di dalam masjid. Duduk di dalam masjid, lalu masuk seorang lelaki. Dan lelaki ini bila masuk dalam masjid, lelaki ini menunaikan solat dan kemudian lelaki ini berdoa. Dia menyebut Allahumma ighfirli warhamni. Dan apa yang Nabi sebut? Engkau gopoh wahai orang yang menunaikan solat. Sepatutnya engkau gopoh wahai orang yang menunaikan solat, iaitu selepas solat beliau berdoa, sepatutnya apabila engkau telah menunaikan solat dan duduk, maka bertahmidlah, pujilah Allah dengan apa-apa yang layak bagi Allah, dan kemudian berselawatlah ke atasku. Dan setelah itu barulah berdoa. Kemudian tidak lama selepas itu masuk pula seorang lelaki lain dan menunaikan solat. Setelah itu dia bertahmid kepada Allah, memuji Allah dan berselawat ke atas Nabi. Lalu Nabi SAW bersabda kepada orang tersebut, wahai orang yang telah menunaikan solat, berdoalah, permohonan kamu akan diperkenankan. Jadi tata cara berdoa, nak berdoa supaya doa tu Allah makbulkan, mulakan doa tu dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Itu antara sebahagian. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian selepas memuji Allah, yang kita amal doa sekarang ni, Alhamdulillahirabbil alamin wassalah, ada tak kita mengucapkan selawat kepada Nabi SAW? Jadi kat sini memuji Allah terlebih dahulu, diikuti dengan selawat terhadap Nabi SAW. Pentingnya berselawat kepada Nabi sebab ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dan juga oleh Al-Imam At-Tirmizi juga. Sebenarnya hadis ini sahih dalam Jami' Sahih Al-Jami'. Hadis yang bermaksud kullu du'ain mahjubun, setiap doa itu akan terhalang dari dimakbulkan sehinggalah hatta yusalla ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu du'ain mahjubun hatta yusalla ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya setiap doa yang kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala akan terhalang, tidak akan dimakbulkan sehinggalah kita mengucapkan salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu. Jadi sekarang selepas kita nak doa, setiap doa kita puji Allah, kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila kita lakukan step macam ni, kita tidak termasuk dalam kategori juga orang yang gopoh tadi. Dalam hadis ni pun Nabi sebut orang yang gopoh, dia terus sebut. Sebab kalau kita ikut ni, dalam hadis ni yang Nabi kata gopoh tu, orang tu mengucapkan doa Allahumma ighfirli warhamni. Kalau kita macam dah cukup lah. Tetapi sebenarnya doa tu kena ada muqaddimah terlebih dahulu. Kalau kita dengan Allah,
Kita nak minta, kita kena memuji terlebih dahulu. Ini bukan kita kata kita nak bodek Allah, tak ada apa pun. Allah tak untung apa-apa. Tapi ini adalah kaedah yang disebut dalam hadis yang kita kena amalkan. Kalau kita nak minta apa-apa dekat kawan kita, mungkinlah kita nak apa-apa cikgu kita, ataupun rakan kita Jack, tahu kan Jack kan, kita hari ni lawa lah, baju ustazah hari ni cantik lah, lepas tu baru dah kita tu introduction kita sesama manusia. Dengan Allah lagi ada cara, dan antara yang disebut ialah kita memuji Allah terlebih dahulu dan kita berselawat ke atas Nabi SAW. Dan yang terakhir yang saya nak share ialah bila kita berdoa kepada Allah, ialah kita mengakui bahawa kita adalah hamba Allah yang banyak melakukan dosa dan juga kesilapan. Bila kita berdoa, kita rasa kita mana ada salah apa, kita suruh minta maaf kan, kita minta maaf dekat kawan kita, minta maaf kat mak kita, mana ada buat salah apa pun, tak ada salah. Kita rasa kita tak buat salah, tapi sebenarnya kadang-kadang ini dalam konteks kawan, kata-kata kita mungkin kita rasa biasa je, tapi sebenarnya kata-kata kita tu telah mengguris hati kawan kita. Lepas tu kita katalah kat kawan kita, lemah ni, orang kata macam tu sikit pun kan. Tapi sebenarnya kita tak sedar kita telah mengucapkan satu perkataan yang mengguriskan hati kawan kita. Sebab tu banyaklah ayat Al-Quran ataupun hadis yang menekankan kita kena jaga lisan kita. Sebab ayat Al-Quran kata waqulu linnasi husna, cakap yang elok-elok. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Kalau kita beriman kepada Allah, cakap perkara yang baik-baik. Kalau rasa tak boleh nak cakap perkara yang baik-baik, kita diam sahaja. Masalah kita, diam tu kita rasa kita kalah. Kita nak jawab juga. Kadang-kadang kalau dengan mak kita pun macam tu lah, kita rasa kita betul, kita nak jawab juga, dan kita jawapan dengan cara yang elok, yang lunak, tidak ada masalah. Kita pun kena terangkan hal yang sebenar, tapi aspek percakapan kita kena, yang ni kita kena ambil berat. Dan kat sini, sebab inilah doa Nabi Yunus yang saya rasa sebahagian daripada kita memang dah tahu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi kita nak berdoa kisah Nabi Yunus yang meninggalkan kaumnya, yang Nabi Yunus berada dalam perut ikan An-Nun tu kan, ikan nun, ikan yang besar, lebih kurang nak bayang ikan paus lah kan, di dalam kegelapan, fanada fi zulumat, dan Nabi Yunus berdoa dalam kegelapan. Kegelapan tu disebut 3 kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan dalam perut ikan, dan juga kegelapan dalam lautan. Laut yang dalam ni, kalau kita tengok pun tak pastilah, setengah orang dia mungkin dia tak rasa apa. Kalau tengok lautan yang dalam, kalau boleh Google dan sebagainya, memang kita akan rasa sangat gerun dengan kedalaman lautan tu. Tapi ini yang nak dicakap bahawa setiap orang, dalam hadis kata setiap anak Adam ada buat silap. Setiap anak Adam, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi bila kita nak berdoa, kita kena rasa dan kita ni seorang hamba yang banyak melakukan dosa. Kadang-kadang kita mungkin tak cakap perkataan, tapi hati kita berbisik, awaklah dia ni. Kita minta lintasan-lintasan yang macam tu, yang kita rasa terhadap orang lain. Yang ni kita anggap, bila kita nak berdoa, kita rasa kita seorang yang banyak melakukan dosa. Sebab itu juga Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi SAW, apa doa yang dia nak baca. Doa inni zalamtu nafsi zulman kathira.
kita banyak melakukan dosa, kita banyak menzalimi dosa kita sendiri. Ini antara Nabi pesan dekat sahabat yang Nabi paling rapat. Doa tu, dan kita minta keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya rasa setakat itu saja perkongsian saya untuk kuliah pada hari ini. Kita sampai kepada tata cara berdoa. Sebenarnya banyak kalau sebut tata cara berdoa ni. Kalau kepentingan berdoa ada 16, tapi tata cara berdoa ada lagi banyak. Ada sebanyak 24 cara berdoa. Lagi banyak sebenarnya, lagi dapat membantu kita untuk kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan doa kita tu Allah akan makbulkan. Setakat itu saja. Mudah-mudahan sama-sama kita dapat mengambil manfaat daripada perkongsian ini, termasuklah diri saya sendiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.